buduka pun betul juga di sudut bahasanya. Cuma ayat Quran ni kita tak boleh nak ubah lah. Cuma apabila dia bermula dengan iyyaka na'budu, dalam bahasa Arab dia memberi makna, dalam buku tu dia tulis hasr, al-hasr. Al-hasr maknanya dia nak fokus. Kalau kita baca na'buduka, kami sembah kamu, ya Allah, dia boleh juga memberi makna selain daripada sembah Allah, kita sembah juga makhluk lain. Dia macam tu. Di sudut maknanya dia boleh pergi gitu. Tapi apabila kita sebut mula dengan iyyaka, kepada kamu sahaja ya Allah, maknanya dia dah hasr, dia telah fokus. Kepada kamu ya Allah na'budu, kami sembah ataupun kami beribadat ataupun kami mengabdikan diri, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu juga ya Allah kami minta tolong. Baik, muka surat yang 50 tu dia nak ulang balik berkait dengan hadas, berkait dengan ambil wudu, berkait dengan nak semaya ni. Sebagaimana kita belajar sebelum ni, apabila kita nak semaya maknanya kita ambil wudu. Wudu maknanya kita nak buat hadas, nak angkat hadas. Dan hadas ni dalam bahasa Arab dia memberi makna apabila kita ambil wudu maknanya kita nak angkat hadas, nak buat hadas ni. Hadas bagaimana ditakrifkan, dia merupakan antaranya gangguan. Gangguan dalam pemikiran kita khususnya, dan gangguan ni mari daripada asasnya daripada syaitan lah. Jadi apabila sebut gangguan ni menyebabkan kita tak boleh nak fokus dalam solat kita, dalam semaya kita, termasuk ayat-ayat Quran yang kita baca. Contoh yang bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita tak boleh nak fokus makna apa sebenarnya, apa kehendak Allah SWT daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadas juga dalam bahasa Arab dia memberi makna hadas ni benda baru. Benda baru. Maknanya gangguan tu benda barulah. Asalnya tak ada dalam pemikiran kita. Tapi apabila syaitan ni nak ganggu kita manusia, dia ganggu kita menyebabkan gangguan tu dipanggil hadas, benda baru. Ya pentingnya salah satu cara untuk kita buat gangguan ni adalah dengan kita ambil wuduk lah. Jadi sebab ambil wuduk tu sebagaimana kita tahu nak buat hadas ni, dia merupakan macam kita nak buat gangguan, kita nak buat najis di sudut hukum. Dia tidak najis aini, maknanya benda tu kita tak nampak, tak boleh kita nak rasa najis tu. Itu hadas. Baik, jadi apabila kita semaya ni, antaranya muka surat 50 juga, dia kata macam kita duduk bertapa. Bertapa. Sebab kita fokus kan, apabila Allahu Akbar tu, sepatutnya kita tak paling dah kiri kanan, kita tak mikir dah bab lain. Kita fokus betul-betul terhadap apa tujuan, apa matlamat daripada munajat kita pada Allah Ta'ala ni, daripada semaya tu. Sebab kita nak baca, sama ada ayat Quran, sama ada doa khusus, dan kita cuba nak memahami. Jadi senyap belaka. Kalau Imam Syafi'i ni, mazhab Syafi'i tu maknanya gerak tu tak boleh lebih ni. Tak boleh banyak kali. Hatta garu pun maknanya kita ni betul-betul mazhab Syafi'i ni dalam bab ni dia agak tertib sikit. Dia agak sopan sikit, agak beralus sikit orang panggil. Sebab tu kalau kita tengok contohnya Tok Arab, sebab dia mazhab lain sikit, dia bergerak 2-3 kali bagi dia mungkin tak apa. Tapi kita ni fokus. Jadi kalau fokus tu, kalau kita duduk cacat, jadi seolah macam orang bertapa lah. Jadi semaya ni dari satu sudut nak semudah macam kita duduk bertapa. Betapa kita tak peduli kepada orang keliling-keliling kita, yang kita fokus adalah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kita bertapa, dalam kita semaya tu, dan Fatihah antara ayat yang kita baca ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apabila sebut iyyaka na'budu, Tuhan, aku mengaku bahawa aku ni hendak jadi hamba-Mu sahaja.
Iyyaka na'budu. Baik. Lepas apabila kita salam, maknanya kita selesai solat. Baik, kita perhati. Dia kata kita perhati dalam kehidupan kita ni, selepas pada semaya, sama kodok dengan hak kita duduk baca, hak kita duduk janji dalam semaya tu. Iyyaka na'budu, maknanya kita mengaku pada Allah Ta'ala, hanya kepada Allah aku nak jadi hamba. Jadi kita kena faham apabila sebut hamba ni, maknanya macam hamba lah, hamba manusia, sesama manusia ni kalau jadi hamba, semua sekali hak tuan dia suruh tu buat belaka. Buat kerja 24 jam, dia buat kerja 24 jam. Kalau tak bagi makan ni pun, hamba tak kata apa. Suruh tidur dalam kandang lembu pun dia pergi tidur. Moga hamba. Sebagaimana kita baca sejarah dulu. Jadi kita dengan Allah Ta'ala ni, tahap hamba tu seolahnya macam tu lah. Ikut semua sekali yang Allah Ta'ala suruh, kita buat. Yang Allah Ta'ala larang, kita tinggal. Jadi, antaranya kita berikrar dengan Allah Ta'ala ni dalam semaya. Cuma, kita kena tanya pula diri kita, lepas pada kita semaya beri salam tu, betul ke tak dalam muamalah kita, dalam kita berurusan dengan manusia ni, kita ikut. Ataupun, dalam semaya kita kata lain, tapi dalam urusan harian kita, lain. Sebab dalam ni, muka surat 51 tu, dia sebut, ada hadis. Orang semaya ni, seolahnya, innal musalli yunaji rabbah. Innal musalli yunaji rabbah. Orang semaya ni, al-musalli ni, orang semaya. Kalau kita baca musalla, tempat semaya. Musalli yunaji rabbah. Orang semaya ni, orang yang tengah bermunajat lah. Yunaji, bermunajat, berdoa, duk bisik. Orang Kelantan panggil bisik dengan Tuhan. Sebab kita duk baca tu, dengan slow, orang lain tak dengar, kita je dengar, macam kita bisik lah dengan Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala dengar lah. Yunaji Rabbah ni, dia berdasar kepada nombor 17 tu, nota tu, dia ada hadis dalam bab ni. Hadis tu tentang an Anas bin Malik, anna Nabiya SAW ra'a nuqamatan fil qiblah. Ada hadis tentang Nabi SAW pada satu kali, apabila dia masuk dalam masjid nak semaya, dia tengok nuqamah. Nuqamah ni kita kata macam ludah, kohok lah. Kohok yang kita buat. Orang, mana zaman dulu tu, dia nak pergi semaya, dia kehek, dia kohok dia tu, dia ludah depan tempat dia sujud, mengarah kiblat lah. Fashaqqa dhalika alaihi hatta ru'ya fi wajhihi. Jadi Nabi tengok, maknanya nampak berubah air muka dia. Tak setujulah dengan apa yang berlaku tu. Faqama fahakkahu biyadi faqala inna ahadakum idza qama fi salatihi, sesungguhnya setiap orang ni, termasuk kita lah, semua kita ni, apabila kita nak semaya, fa innahu yunaji rabbah. Dia ni sedang menghadap Allah SWT, sedang bermunajat, nak berdoa kepada Allah SWT. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Qiblah. Jadi apabila kita nak semaya ni, memang kita menghadap kiblat. Fala yabzuqanna ahadukum qibala qiblatihi. Jadi tak boleh dia ludah, dia buang kohok tu depan kiblat. Jadi macam mana kalau nak buang juga? Walakin an yasarihi au tahta qadamaihi. Kalau dia boleh buat, kalau dia nak meludah sebelah kiri. Ataupun meludah di kaki dia. Jadi macam mana ludah sebelah kiri? Sebelah kiri ada orang juga. Ataupun kita ludah kehek di kaki kita. Jadi kotor juga. Jadi kita kena ingat zaman dulu. Zaman dulu masjid ni mana ada kapet, mana ada semen ya. Dia pasir dia ni. Jadi kita kehek, boleh kita kehek kohok dia tu di kaki, lepas tu kita sapu lah, tutup. Boleh. Contohnya masa tu. Tapi sekarang ni tak sesuai lah. Sekarang ni dengan sebab zaman moden kan, kita pun kalau demam sikit, kita pergi klinik, apa dia makan ubat, pergi masjid pun maknanya kalau patut ada hingung, kita buat ada hingung, apa dia kohok kita buat awal. Lepas tu sekarang ni pun kita ada sapu tangan contohnya. Kalau duduk tengah semaya contohnya ada kohok apa dia, kita boleh ambil sapu tangan, kita buat tisu kita bawa tu, kita boleh buat dulu depan. Maknanya benda tu lebih selamat di sudut kebersihan. Itulah
antara yang kita boleh ambil daripada hadis tu. Baik. 52 tu dia kata biar kita faham bahawa percakapan dalam semaya ni bukannya percakapan yang kita reka sendiri. Nisa yang kadang-kadang benda tu biasa dah, cuma kadang-kadang dia tidak mari dalam pemikiran kita. Hak kita duduk baca ni bukan daripada kita sendiri, bukan tok guru kita reka dak. Apa yang kita baca ni mari daripada Allah Ta'ala sendiri. Yang bukan Nabi pun, Nabi ikut sebagaimana yang diajar. Maknanya apabila kita sebut dalam Quran ni, dalam semaya ni semuanya mari daripada Allah Ta'ala. Termasuk dalam semaya tu kita sebut iyyaka na'budu. Jadi iyyaka na'budu ni apabila 17 kali sehari kita kata, jadi kita harap dia boleh meresap dalam kehidupan kita. Kita ni adalah hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah dia kata muka surat 53 tu atas sekali tu, dia kata sokmo-sokmo. Sokmo-sokmo ni selalu. Tok guru ni antara kelebihan dia, kekuatan yang mau duk perhati, apabila dia nak terjemuh ayat Quran ataupun hadis tu, dia terjemuh sesuai dengan penggunaan masa tu yang boleh menyebabkan orang kapur ni mudah faham. Tapi dia tidak larilah daripada konteks asal. Macam contohnya iyyaka na'budu ni lah. Biasa kita terjemuh kepadamu ya Allah kami sembah. Nah, biasanya kita terjemuh. Dia tidak salah. Cuma di sudut kefahamannya, apabila sebut sembah ni, kita terbayar macam sembah tokong. Kalau orang bukan Islam lah. Sembah patung. Ataupun kalau orang alik sia Thailand tu kan, kalau dia ngadak raja dia tu, maknanya dia sembah tu siapa dia ngesok, siapa dia berbaring tidur nah. Siapa tahap tu, mana bentuk sembah. Jadi kita takut apabila kita sebut sembah ni, jadi seolah gambarannya macam tu. Dan sembah ni seolah hanya masa semaya sahaja. Jadi bagi Tok Guru dia kata iyyaka na'budu ni baiknya kita beri makna kepadamu ya Allah kami berusaha untuk jadi hamba abdi, hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila sebut hamba ni, dia dalam semaya dan luar semaya. Dan apabila sebut hamba juga kita ingat tujuan utama Allah Ta'ala cipta kita ni. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan utama Allah Ta'ala cipta kita sebenarnya untuk kita beribadat. Maknanya untuk kita mengabdikan diri kita. Jadi mengabdikan diri kita ni dalam kehidupan kita ni tidak terhenti setakat sembahyang saja. Tidak terhenti setakat kita bayar zakat, tidak terhenti setakat ibadat puasa ataupun buat haji. Tidak. Kalau setakat tu maknanya kita gabung-gabung 2-3 jam je sehari. Sedangkan sehari-sehari ni 24 jam. Dan Allah Ta'ala nak kita dalam segenap urusan kehidupan kita mesti beribadat, mengabdikan diri kepada Allah SWT. Jadi apabila kita baca ayat ni, iyyaka na'budu, kepadamu, hanya kepadamu ya Allah, kami mengabdikan diri, maknanya dalam segenap kehidupan kita. Dan al-abd ni, jadi hamba kepada Allah Ta'ala ni satu kemuliaan. Sehingga Allah Ta'ala sebut, dia angkat, dia bawa hamba dia ni, mana peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, kita kata secara mudah kat naik ke langit. Subhanallazi asra bi'abdihi. Dia tidak guna birasulihi, binabiyyihi, tidak. Tapi dia guna bi'abdihi. Maknanya, kalau kita terjemah, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, jangan kita fikir macam hamba abdi sesama manusia. Jadi kita hamba kita pada Allah Ta'ala ni adalah satu kemuliaan. Sebab kita ni memang sepenuhnya berkait dengan Allah Ta'ala. Penciptaan, penyempurnaan, rezeki, kesihatan, semua sekali. Semuanya anugerah daripada Allah Ta'ala. Padahlah kalau kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi terbaiknya apabila kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami mengabdikan diri. Kami jadi hamba kepadamu.
ya Allah. Maknanya di sudut ibadat, sama ada ibadat masa semaya, ibadat masa puasa, ibadat masa baca Quran, ibadat masa wa'aji, ibadat kita dalam berurusan dengan masyarakat. Kita sebagai guru ke, kita sebagai ahli perniagaan ke, kita sebagai pegawai kerajaan ke, dalam bidang pertanian ke, bidang pendidikan, bidang politik, bidang kewangan, semua sekali biar memenuhi makna abdi tu, al-abd, iyyaka na'budu. Ertinya dia naknya supaya apa saja yang kita buat kena dengan kehendak Allah Ta'ala lah, yang sesuai dengan kita ni hamba kepada Allah SWT. Ertinya kena ada fikir masalah halal haram, kena fikir masalah dosa pala, dia kena fikir masalah akhirnya apa yang kita buat ni boleh tak akhirnya kita ni boleh masuk syurga Allah Ta'ala. Itu maksud biar kita orang panggil sama, biar tally antara apa yang kita duk baca sokmo dalam semaya dengan apa yang kita buat selepas pada semaya. Itulah maksud dia. Macam contohnya kalau muka surat 54 tu, dia beri contoh orang yang berhutang dia. Orang berhutang sebab dia bukan setakat sekarang ni. Sekarang ni lagi berat. Zaman dulu pun hatta tak ada bank, tak ada orang tidak ni pun, orang berhutang ni ramai. Orang kapung berhutang cara kapung, orang bandar berhutang cara bandar, orang hutang sikit cara sikit, hutang banyak cara banyak. Dan apabila berhutang, kebanyakan orang macam situasi sekarang ni macam dia tidak rasa satu bebanan dan dia tidak ikhtiar untuk bayar hutang dia tu, termasuk hutang dia dengan bank contohnya. Sebab kadang-kadang dia kata siapa kau peringkat bank ni isytihar muflis contohnya. Kalau isytihar muflis tu kadang-kadang orang ni dia tak kisah. Sebab muflis maknanya seolah dia telah diisytihar secara rasmi, dia tak mampu untuk bayar hutang. Sedangkan macam-macam mana pun dia tetap bertanggungjawab. Begitu juga kalau di kampung. Kampung kan kita pergi kedai, kadang-kadang pergi kedai makan. Makan lepas tu suruh tulis dalam buku kecil. Orang kampung dulu panggil buku 35 deh, buku 35 kecil. Pergi kedai runcit, beli gula sekilo, beli beras sekilo, tak bayar, suruh tulis dulu. Jadi butan semua sehingga tuan kedai ni jadi naik marah, akhir sekali bakar, koyak. Hutang tu dia tidak akan lepas walaupun tuan kedai tu bakar, koyak buku hutang kita tu, hutang tetap kena bayar hatta orang panggil walaupun tidak dituntut. Jadi kalau kita tidak cakna, kita buat mudah masalah hutang, jadi seolah tak kena dengan kehendak Allah SWT. Dan dalam urusan kita berjual beli, dalam urusan kita berurusan dengan orang. Yang mana dalam Islam ni, hutang ni wajib macam-macam mana pun kita kena bayar, kena ikhtiar. Macam-macam mana pun. Jadi apabila kita baca iyyaka na'budu, kita kena rasa kita ni adalah hamba kepada Allah, dan makna hamba adalah kita ikhtiar untuk kita ikut segala apa sahaja yang Allah Ta'ala suruh pada kita melalui Nabi kita Muhammad SAW yang diterjemahkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW, dan untuk kita faham lagi melalui kehidupan Nabi lah dalam sirah dia sallallahu alaihi wasallam. Baik, iyyaka na'budu, satu lagi wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu juga ya Allah kami minta tolong. Jadi ulama kata sebelum kita minta tolong tu, kita beribadat dulu kepada Allah Ta'ala. Kita mengabdikan diri dulu kepada Allah SWT. Mana kita tuluskan keikhlasan kita, ibadat kita ni kepada Allah. Maknanya kita tidak bergantung kepada orang lain, sepenuhnya kepada Allah SWT. Jadi kalau kita nak minta tolong pun, orang panggil puas hati. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu juga ya Allah kami minta tolong. Kalau dalam muka surat 56 tu, macam contohnya doa hak biasa kita baca yang diajar, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Muka surat 56 bawah sekali tu dalam nota tu, Allahumma kfini bihalalika an haramika
wa aghnini bifadlika amman siwak. Doa ni pendek tapi dia bagus untuk kita baca semua. Supaya kita ada kekuatan jati diri, pergantungan kita tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apabila sebut berkait dengan halal haram, berkait dengan kurniaan daripada Allah ni, dia berkait dengan keperluan harian kita semua. Kita perlu kepada rezeki, kita perlu pada kesihatan, kita perlu pada keamanan, kita perlu pada makan minum. Jadi hak kita ikhtiar ni kita ikhtiar. Hak kita berusaha kena berusaha sama. Hak kita berdoa juga kena berdoa sama kepada Allah SWT, dan dia kena ada rasa yakin dengan apa yang kita sebut, apa yang kita doa. Jadi antara doa yang patut kita amal hak ni lah. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, berilah aku ni rasa cukup. Rasa cukup dengan sumber yang halal lah. Rezeki yang halal. Jadi apabila sebut sumber rezeki ni, biasanya kita ni mudah orang panggil pergi ke duit lah. Walaupun rezeki nikmat ni dia luas. Kesihatan pun rezeki juga. Kehidupan yang tenang pun kita rasa aman, kita tak serabut, semua tu sebenarnya nikmat rezeki daripada Allah. Tapi tabiat kita manusia ni bila sebut rezeki dia fokus kepada harta benda. Tak apalah dari satu sudut, tapi yang pentingnya semua kita ni nak belaka pada harta benda, tapi biar hak betul-betul halal. Sesuai daripada peringkat awal lagi kita sebut iyyaka na'budu tadi. Wa iyyaka nasta'in, maknanya sekarang ni kita nak minta tolong dengan Allah Ta'ala. Jadi antara minta tolongnya ialah kita minta supaya kehidupan kita ni, makan minum kita ni, sumber rezeki kita ni betul-betul hak halal. Kita ikhtiar, dalam masa sama kita minta tolong, ya Allah Ta'ala permudahkan untuk kita mudah dapat benda yang halal. Hak benda haram ni jadi tak masuk dalam akaun kita, tak masuk dalam makan minum kita. Jadi kita kena minta tolong juga dengan Allah Ta'ala. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kita minta juga dengan Allah Ta'ala anugerah lah. Anugerah kurniaan daripada Allah SWT. Kita tidak mudah, orang Kelantan panggil tidak mudah jembur kepada orang, pada makhluk. Tapi kita jembur, kita fokus, kita tuju kepada Allah Ta'ala. Harta benda kita nak Allah Ta'ala bantu kita biar masuk benda haram, benda yang halal. Kesihatan ke, ketenangan ke, keamanan ke, apa saja anugerah daripada Allah biar mari daripada Allah SWT. Itu antara maksud wa iyyaka nasta'in. Jadi apabila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi apabila kait dengan doa ni, muka surat 57 tu dia hari contoh ayat Quran. Sebab itulah ayat Quran ni dalam surah As-Sajdah. Biasanya kita baca setiap pagi Jumaat lah. Sembahyang subuh. Biasanya untuk email dia tidak wajib. Zaman dulu setengah wajib, setengah tepat kapung tu. Dulu masa kita kecil-kecil, kalau tak baca surah Sajdah ni tak sah sembahyang subuh. Dia hanya sunat. Dia hanya sunat. Tataja ayat yang ke-16 surah As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Tatajafa ni dia renggangkan diri dia, maknanya bangun daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum. Bangun tu terus berdoa ke, ataupun maksud bangun tu maknanya masuk bilik air, ambil wuduk, buang air kecil, kalau patut mandi ke mandi apa semua sekali, kemudian semaya bermunajat tadilah yunaji rabbah. Kita al-musalli orang semaya ni maknanya dia bermunajat. Antara masa yang paling sesuai untuk bermunajat pada Allah ialah waktu sahur lah. Waktu sahur maknanya waktu sebelum subuh. Bangun pagi-pagi ni, yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah. Dua kriteria penting. Tujuan apa kita berdoa, muka surat 58 tu, dia ada dua. Khaufan wa tama'ah. Khaufan ni kerana kita takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara tujuan kita berdoa, sebab kita tahu Allah Ta'ala ni dia ada neraka. Allah Ta'ala ni dia boleh murka.
dia boleh marah kepada hamba dia. Jadi kita tidak tahu Allah Ta'ala ni redha ke tak pada kita, Allah Ta'ala ni murka ataupun tidak. Cuma kita ikhtiar untuk kita ikut sepenuh. Salah satu caranya kita kena sentiasa berdoa lah. Jadi berdoa kepada Allah yang pertama kerana ada rasa takut, gerung kepada kekuasaan Allah, gerung kepada azab dia, neraka dia. Kemudian watama'an, kita tamak. Maksud tamak di sini ialah kita berkehendak. Nak juga supaya Allah Ta'ala beri rahmat dia pada kita. Kita tama'an, kita nak juga supaya Allah Ta'ala beri keampunan kepada kita. Beri nikmat kepada kita, termasuk di akhirat kelak Allah Ta'ala tempatkan kita ni salah seorang yang mendapat nikmat syurga lah. Itu maksud khaufan wa tama'a. Dan kita tahu kita ni akhirnya manusia ni dua tempat je dia pergi, sama ada syurga ataupun neraka. Cuma sebelum tu dia akan melalui alam kubur dulu. Semua orang akan lalui dalam kubur. Dan kubur ni kalau ikut hadisnya muka surat 59 ni, walaupun di sudut hukum hadis ni dia panggil hadis gharib, tidak gagah lah. Tapi untuk benda yang berkait dengan ni kita boleh secara umumnya kita boleh jadi panduan. Sebab kubur ni kalau ikut riwayat hadis ni dia kata innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Seseorang ni apabila masuk kubur dia tahu dah macam mana kesudahan dia bagi orang yang ada dalam kubur tu. Sama ada kubur dia ni walaupun di sudut fizikal zahirnya orang duduk dalam kubur ni maknanya kena kambuh lah. Kambuh dengan tanah apa semua sekali spek. Tapi itulah keyakinannya, hakikatnya di alam kubur ni manusia sama ada dia rasa kubur ni raudhatun min riyadil jannah, macam taman, salah satu taman daripada taman syurga, macam di Masjid Nabawi lah. Masjid Nabawi kan ada satu tempat yang kita panggil raudhah. Raudhah min riyadil jannah. Nampak lebih kurang sama je, cuma mungkin tiang tu dia cat warna putih. Kawasan dengan tempat lain tu lebih kurang sama, cuma kemuliaan kawasan tu. Jadi seolah kalau kita boleh semaya dalam tu juga, raudhatun min riyadil jannah. Begitu juga dalam kubur ni, sama ada hamba Allah Ta'ala ni kalau dia betul-betul taat pada Allah, ikut perintah jadi hamba dia, walaupun mati dalam kubur tapi seolah dia merasai nikmat raudhatun min riyadil jannah ataupun hufratun min hufarin nar, ataupun dia salah satu lubang daripada lubang api neraka. Jadi sebab itulah tujuan kita semaya, tujuan kita berdoa antaranya adalah untuk kita eloklah daripada kita terjerumus daripada kemurkaan Allah, daripada akhirnya kita mendapat azab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia cerita di sini muka surat 60 tu, walaupun kadang-kadang kita payah nak fikir di sudut logiknya macam mana dalam kubur ni ada nikmat, ada azab semasa dalam kubur lagi. Jadi dia bagi contoh mudah macam kita sekarang ni lah, dunia teknologi sekarang ni, TV ni. Zaman dulu mana ada TV. Mula-mula ada TV pun TV hitam putih. Ada. Lepas tu elektrik pun tak ada. Semua orang beli TV dia kena beli apa dia? Enjin. Kalau tak ada enjin tu elektrik pun tak ada. Sekarang ni mana teknologi ni mudah. Kita boleh tengok TV, kita boleh tengok internet, kita boleh tengok apa dia. Seluruh dunia ni mana kita tekan dan berapa saat kita boleh tengok belakang. Jadi kalau kita nak cerita kepada orang tua zaman dulu, apa yang berlaku, peperangan yang berlaku di negara lain kita boleh tengok dalam TV, orang tua tak nak percaya. Sebab dia tak, macam kapal terbang lah. Dulu mana ada kapal terbang. Atau orang Mekah pun sama ada jalan kaki, sama ada kod darat ataupun kapal laut. Kapal terbang ni akhir-akhir baru ada. Jadi orang tak nak terima. Tapi itu yang berlaku. Jadi kalaulah
kita rasa kita tak boleh nak terima gambaran macam mana ada nikmat, macam mana ada azab dalam kubur, secara mudahnya kita tengok dunia sekarang ni, teknologi. Jadi tujuan teknologi ni, benda yang berlaku supaya akhirnya sebenarnya untuk kita boleh terima. Benda tu tidak pelik. Kalau benda di akhirat kelak tidak sama dengan apa yang kita rasai atas dunia. Sebab dunia sekarang ni pun daripada tahun ke tahun, dekat ke dekat tu dia berubah sama perkembangan teknologi. Dulu kalau kita sebut kereta api, berapa apa dia? Berapa kilometer, 1 jam tu berapa kilometer je. Lah ni kereta api laju sampai ke peringkat 1 jam tu dia boleh pergi sampai 400 kilometer. Teknologi lah. Jadi itu yang beri contoh masalah TB ni. Dan baik, dalam buku ni dia sebut akhir wa iyyaka nasta'in, dan kepada kamu ya Allah kami nak minta tolong. Apa yang kita nak minta tolong daripada Allah Subhanahu Taala? Hak sebenarnya banyak dia. Kita nak minta tolong banyak benda. Cuma asasnya antara benda yang kita nak minta tolong sangat daripada Allah Taala ni ialah hidayah. Hidayah petunjuk daripada Allah. Sebab itulah selepas pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang benar, jalan yang betul. Jadi ni asasnya hak kita nak minta. Jadi biar dia melekat, dia menjiwai kehidupan kita. Kalau orang bagi pilihan kat kita sesama kita manusia ni, suruh nak minta gapo? Contohnya, biarlah kalau kita minta tu, minta yang boleh merangkumi keseluruhan kehidupan kita. Macam ialah kisah tadi kuliah subuh tadi Amos sebut dalam surah baca tadi, macam mana kisah zaman Sulaiman, raja zaman Kerajaan Umayyah dulu tahun 97 Hijrah, ketika mana dia pergi ke Mekah buat haji. Dia jumpa dengan salah seorang ulama masyhur dulu, Abu Hazim, nama dia Salamah. Jadi raja ni tanya dia, apa yang kamu nak daripada aku, minta lah. Jadi kita ni kalau raja mari jumpa kita ataupun orang besar tanya kita mu nak apa, kita boleh minta belaka. Minta ya, nak minta apa aku akan bagi belaka. Jadi atas orang lah dia. Ada orang kata aku nak kereta, aku nak rumah, aku nak duit, apa semua sekali. Jadi Abu Hazim ni kata, kebetulan masa raja tu tanya dalam masjid. Dalam masjid haram, depan Kaabah, setengah riwayat kata. Jadi dia kata aku malu nak minta, sedangkan aku duduk depan Kaabah lah. Aku malu nak minta dengan makhluk, sedangkan Al-Khaliq ni ada, pencipta Allah Ta'ala ada. Tak apalah, raja senyap. Lepas keluar daripada masjid, raja tanya pula, sekarang ni kita duduk luar masjid. Mu minta apa saja, maknanya dari satu sudut, raja ni, kalau kita baca sejarah Raja Sulaiman bin Abdul Malik, kata silap, maknanya salah seorang raja yang bagus lah. Raja yang bagus juga. Jadi dia minta dengan Abu Hazim ni kerana mungkin dia hormat kepada Tuan Alim lah. Jadi suruh minta apa saja. Kalau kita sekarang ni kata Tuan Alim kat, minta suruh buat pondok ke, suruh ni. Jadi apabila di masjid, dia kata kalau mu nak minta, nak suruh aku minta sangat, aku nak minta supaya ejah pada aku, menyelamatkan aku ni daripada azab neraka Allah SWT. Itu permintaan Abu Hazim tadi. Tuan Alim tadi. Kita diingat ke, nak minta duit, nak minta, kalau kita sekarang nak minta kawasan balak ke apa semua sekali. Abu Hazim kata, aku nak minta denganmu supaya ejah macam mana boleh menyelamatkan aku ni daripada azab neraka Allah SWT. Jadi raja terkejut, dia kata waktu aku tak boleh buat apa lah, bukan kuasa aku. Kalau macam tu dia kata aku tak ada hajat lah denganmu. Hajat aku hanya pada Allah Ta'ala. Jadi begitu juga kita bila kita baca ayat ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak mengabdikan diri ni hanya kepada Allah. Maknanya tidak ada syirik. Wa iyyaka nasta'in hakikatnya hanya kepada Allah. Sebelum kita jemur kepada makhluk, sebelum kita minta tolong dengan manusia ni, kita kena ingat Allah Ta'ala dulu. Macam tu. Kemudian baru kita ikhtiar, kita usaha. Jadi apa asas kita minta dengan Allah Ta'ala?
Sebagaimana tu alim tadi lah. Hak kita minta dengan Allah Ta'ala, kalau dalam ayat ni enggak, hidayat dulu mula-mula. Hidayat maknanya supaya kita hidup atas dunia ni betul ray dia, betul panduan dia mengikut kehendak Allah Ta'ala, mengikut Al-Quran. Itu maksud ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Itu apa yang sebut dalam buku lah. Baik, apabila sebut iyyaka na'budu ni, ibadat ni, dia berkait dengan, kalau sebahagian ulama dia terjemuh, ibadat ni satu nama dalam bahasa Arab lah. Dia jami', dia dalam kalimah ibadat ni dia merangkumi keseluruhan. Apa yang menyebabkan Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala redha daripada setiap amalan perbuatan yang kita buat ni, sama ada zahir, sama ada batin. Semua tu dia masuk dalam makna ibadat. Dia sesuai dengan ayat Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tujuan utama Allah Ta'ala buat kita ni untuk buat ibadat. Masa semaya pun, walaupun nampak jelas lah, semaya ni Allahu Akbar, ibadat lah nampak. Kita bayar zakat, nampak jelas ibadat. Orang puasa, nampak jelas ibadat. Siapa tak makan lah. Orang buat haji, nampak ibadat. Tapi kita baca Quran, nampak ibadat. Tapi kalau kita baca buku, cari ilmu, macam tak nampak ibadat. Tapi hakikat sebenarnya, dia ibadat. Kita pergi pejabat, kita pegawai kerajaan. Sebenarnya walaupun nampak kita duk isi borang, kita duk berurusan dengan orang, nampak zahir tak nampak macam ibadat. Tapi hakikatnya, dia ibadat. Kita pegawai kerajaan, kita sebagai guru, kita bekerja kerajaan, kita bekerja sendiri dengan syarikat, apa semua sekali, semua dia masuk dalam kategori ibadat. Sebab ibadat tu makna luas. Apa saja yang kita buat kena dengan kehendak Allah SWT, dan apa saja kita buat kerana Allah SWT, maka dia masuk dalam ibadat. Jadi apabila kita baca iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami mengabdikan diri, kami beribadat, maknanya dia berkait dengan masa semaya, selepas semaya, semua sekali kita buat biar kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Setengah ulama dia bagi ibadat ni 3 kategori. Kita duduk mana, kita boleh muhasabah diri kita lah. Ada dia kata kategori pertama, orang buat ibadat kepada Allah ni tama'an fis thawab. Sebab dia nak sangat, nak pahala, dan wa khaufan minal iqab, dan dia takut azab Allah SWT. Sebab apa dia buat ibadat kepada Allah? Sebab dia nak pahala, maknanya nak syurga lah. Nak syurga dan taksir neraka Allah SWT. Dia masuk dalam ibadat juga, tapi kategori hak paling rendah sekali dia kata. Tapi nisbah pada kita, paling kurang hak ni lah, paling kurang dah. Paling kurang, mana kita tidak buat dosa, kita ikhtiar setiap ibadat khusus yang kita buat, dan amalan-amalan lain yang kita buat ni asasnya kerana kita nak pahala daripada Allah Ta'ala. Asasnya kerana kita takut dosa, kita takut diiqab oleh Allah SWT. Kita rasa kalau boleh hak ni pun tak apa dah. Dia kira ibadat dah. Tapi itu kategori ketiga. Setengah ulama katalah, sebab dia kata ibadat ni ada tiga kategori. Itu kategori pertama. Kategori ketiga. Kategori kedua, dia kata seseorang yang berabdi kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah ni, sebab dia rasa seronok buat ibadat ni. Macam rasa suka cari ilmu, rasa suka baca Quran, rasa suka kalau semaya, rasa suka nak sambut bulan Ramadan tu, dia rasa seronok sebab dia boleh buat ibadat, berpuasa contohnya. Rasa suka pergi buat haji, rasa suka tolong orang, rasa suka. Sebab semua tu dia masuk kategori ibadat. Dia boleh terima taklif tu, arahan perintah daripada Allah Ta'ala tu, dia boleh terima dengan baik. Hak ni kategori hak tinggi sikit. Ibadat yang lebih tinggi. Maknanya dia tidak kait dengan takut. Takut tu memang ada sokmo deh. Setiap daripada kita takut. Tapi maknanya rasa sonok, rasa suka untuk
untuk melakukan ibadat ni sehingga seolah macam dia lupa masalah azab. Azab tu asasnya semua orang takut. Nah, kalau takut tu yang mendorong seseorang buat ibadat tu, dia kategori ketiga tak ada. Kategori kedua ni, dia buat ni bukan takut juga. Bukan takut sangat, tapi kerana dia seronok buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Ini kategori kedua. Kategori hak paling tinggi dia kata ibadat ni an ya'budallah likaunihi ilahan. Kita beribadat kepada Allah ni kerana apa? Kerana dia ni Allah Ta'ala. Dan kita ni hamba dia. Hak ni hak paling tinggi. Yang mana Allah ni khaliqan mustahiqan lil ibadah. Kerana Allah ni dia yang mencipta. Mencipta kita dan mencipta seluruh makhluk, dan bukan setakat dia cipta, dialah yang memberi rezeki, kehidupan, semua sekali yang kita rasai ni, dan dia ni mustahiqan lil ibadah. Dia memang berhak, layak untuk kita mengabdikan diri kepada Allah SWT, dan dalam masa sama kita ni adalah hamba dia. Jadi kalau sampai tahap ni, hak paling tinggi lah ni. Gitu. Baik. Ada juga yang terjemah ibadat ni, dia kata ibadat ni ta'ah tau'iyah. Ibadat ni adalah bentuk ketaatan. Kalau kita buat apa saja, taat. Kerana kita taat pada perintah Allah, maka dia masuk ibadat pula. Lepas tu, taatan yang kita buat ni tau'iyah. Dengan kita panggil lahir daripada hati kita, sukarela, bukan dipaksa. Contohnya kita semaya. Semaya ni sebab kita rasa dia wajib. Paling kurang. Macam maratib ibadat tadi lah. Paling kurang sebab kita rasa wajib. Kalau lebih tinggi lagi, kita rasa semaya ni satu keperluan. Bukan setakat dia wajib. Sebab kalau kita letak dia wajib saja, kalau takdirlah semaya ni dia sunat, mungkin ramai orang tidak buat. Kita jaga semaya 5 waktu ni kerana dia wajib. Kerana wajib itulah terpaksa kita buat. Itu hak paling rendah sekali. Kita nak angkat lagi, selain daripada semaya 5 waktu ni dia wajib, kita kena rasa juga dia ni satu keperluan. Kalau tak semaya rasa tak sedap. Sebagaimana perlunya kita pada makan minum. Gitu. Boleh kita tak makan, tapi tubuh jadi letih, tak ada tenaga, akhir sekali mungkin boleh bawa pada penyakit, mati. Jadi, maka kita makan. Jadi kita makan semua sebab nak jaga kesihatan, nak jaga kekuatan. Begitu juga kita kena rasa semaya. Selain daripada dia wajib, kita kena rasa semaya juga satu keperluan. Apabila satu keperluan ni, ibadat yang kita buat tu dia tau'iyah. Lahir daripada hati nurani kita, bukan rasa terpaksa. Lepas tu pula, dia kata mamzujah bimahabbah qalbiyah. Ibadat hak kita buat ni, contohnya, dia berkait pula dengan ada unsur rasa sayang, rasa kasih. Sebab apa kita semaya ni? Sebab kita rasa kasih pada Allah Ta'ala. Mujur Allah Ta'ala tunjuk kepada kita cara beribadat melalui Nabi kita Muhammad SAW. Kalau tidak, kalau Allah Ta'ala tak tunjuk kepada Nabi, cara nak buat ibadat kepada Allah, nak sembah Allah, nak ta'bir kita ni hamba Allah Ta'ala, kita nak buat macam mana? Akhir sekali, manusia fikir cara dia itulah. Ya, semua tokong, semua batu, semua matahari itu sebab dia tidak tahu cara macam mana. Jadi manusia, makhluk fikir tentang makhluk. Secara itulah. Tapi hak kita semaya ni bukan raka'an makhluk, tapi mari daripada Allah Ta'ala. Melalui malaikat lah yang tunjuk pada Nabi. Jadi comelnya semaya ni kita nak ta'bir. Jadi apabila kita semaya, kita buat ibadat ni, dia ada unsur mahabbah. Kasih sayang tu. Itu makna ibadat sebenar. Kita buat ketaatan bukan dengan paksa dan ada unsur kasih sayang mari daripada hati kita. Dan dia kata asasuha ma'rifah yakiniyah. Yang mana asas yang kita buat ni dia berkait dengan ilmu lah. Keyakinan. Sebab apa kita semaya ni? Sebab kita yakin dia fardu. Yakin yang kita buat ni, contoh semaya ni benar-benar. Benda yang walaupun kita tidak tengok secara mata kita Nabi semaya,
Tapi dengan sebab ada dalam Quran, ada dalam hadis yang diriwayat oleh sahabat akhirnya sampai kepada kita dengan betul, dengan benar, maka kita yakin sepenuh. Kita buat ibadat semaya, kita buat haji, kita bayar zakat, kita puasa dan semua kehidupan kita ni sebab kita yakin sepenuh. Mana bukan kita buat ni keadaan tak ada ilmu lah, bukan kerana jahil. Tapi asal suha makrifah yakiniyah, yakin betul-betul. Yang mana kita yakin dengan ibadat ni tufdi ila sa'adah abadiyah. Yang mana akhirnya boleh bawa kepada sa'adah abadiyah. Boleh bawa kepada kebahagiaan yang kekal abadi. Kita beribadat kepada Allah, semaya, baca Quran dan semua sekali kita buat ni, kita yakin akhirnya dengan kehendak izin Allah Ta'ala, dengan niat yang ikhlas daripada kita, dengan ada penuh rasa kasih sayang, maka dia boleh menguntungkan kita lah. Antaranya ialah kita dapat rahmat Allah, dapat maghfirah, dapat nikmat syurga. Dan begitu juga akhirnya wa iyyaka nasta'in ni kita tahu kepadamu ya Allah kita nak minta tolong. Minta tolong antaranya kalau dalam ayat tadi dia kata asasnya hidayah lah. Dan antara doa menggambarkan kita minta tolong Allah Ta'ala ni, satu lagi doa hak rekah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini a'inni, minta tolong lah ni. Wa iyyaka nasta'in. Antara kita minta tolong dengan Allah Ta'ala, antaranya kita berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala tolong kita. Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku. Tolong apa dia? Ala zikrika. Untuk mudah bagi kita sentiasa berzikir kepada kamu. Untuk mudah kita ni ingat kepada Allah Ta'ala. Benda ni mudah sebenarnya. Tapi sebab apa manusia leka? Sebab kita lupa Allah Ta'ala. Kita tak minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ni mudah pada kita ingat pada dia. Allahumma a'inni ala zikrika. Zikir dengan hati, zikir dengan lidah, zikir dengan jawarih anggota kita ni. Kalau kita buat benda baik, maknanya kita ingat tu pada Allah Ta'ala. Wa syukrika. Untuk kita sentiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Syukur kerana apa? Kerana dia yang mencipta kita, beri rezeki kepada kita, beri kesihatan, beri nikmat, beri tu, beri ni. Kena banyak sentiasa bersyukur. Wa husni ibadatik. Kita minta tolong Allah Ta'ala juga supaya Allah Ta'ala bantu kita untuk wa husni ibadatik, supaya memperelokkan ibadat kita daripada masa ke semasa. Semaya daripada masa ke semasa biar lebih baik sesuai dengan peningkatan umur kita. Jadi ibadat kita pun nampak lebih baik. Cara bacaan Quran kita, kalau dulu mungkin kita tak pandai baca Quran, sekarang ni kita pandai baca Quran. Dulu kita sepenuhnya baca Quran ni semata-mata untuk dapat pahala. Sekarang ni selain daripada dapat pahala baca Quran, kita juga belajar supaya kita tahu makna dia. Kemudian nak tingkat lagi, perelokkan ibadat kita melalui baca Quran ni, kita boleh baca dengan baik, kita tahu makna dia secara umum dan tingkat kita cuba tadabbur, perhati apa kehendak Allah Ta'ala sebenarnya daripada ayat-ayat Quran yang kita baca. Itu antara maksud wa husni ibadatik, supaya Allah Ta'ala perelokkan ibadat kita. Itulah secara umum tentang makna tadabbur daripada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. InsyaAllah minggu depan kita sambung dengan ayat ihdinas siratal mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.